Baik, Assalamualaikum. Kita sambung lagi dalam video kita yang ke-5, iaitu berkenaan dengan copywriting. Macam mana nak membina copywriting yang berkesan, yang efektif, yang memanggil engagement. Kalau kita buat iklan, macam mana kita nak pastikan benda tu sampai kat target audience dan orang tu rasa macam nak interact dengan kita punya posting, nak bagi dia datang kat kedai kita, nak bagi dia komen, nak bagi dia share. Membina copywriting kan, sebab sebelum ni saya ada cerita pasal frekuensi, which is kekerapan. Macam mana jenama kita, macam mana kedai makan kita, macam mana produk kita kena lalu banyak kali depan mata dia, masuk dalam kepala dia, supaya dia ingat dan fikir, dia start berfikir macam mana nak membeli produk kita kan. So sekarang ni masuk topik yang sangat penting, which is copywriting, execution of the ads dah. Kita dah masuk macam mana kita nak execute iklan kita nak execute kita punya pemasaran kita. Macam mana copywriting? Penting gila copywriting. Macam saya beritahu sebelum ni, dia ada dua jenis gerak kerja. Satu CM, content marketing, which is all about fokus kepada copywriting semata-mata, dan satu lagi adalah VCM, visual content marketing. Macam mana kita nak incorporatekan visual punya aspek dalam copywriting kita dan memanggil orang untuk interact dengan kita. Right? So cerita pasal copywriting. Ni dia mudah je sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita dulu belajar bab ni kat karangan, kat sekolah, sama ada kita kat UPSR ke, kat tingkatan 3 PMR ke kan, sampai lah SPM, semua ada topik ni karangan. Semua orang lalu proses ni karangan, dan kita boleh buat sebenarnya, cuma kita tak tahu nak buat macam mana kan. Kita tak tahu nak buat macam mana. Kita fikir, susahnya nak buat copywriting. Benda yang pertama, kalau kita fikir susah kan, bila kita fikir susah, otak kita kata pum susah. Bila dia jadi susah, so otak kita dah tak bekerja untuk fikir lagi, okey boleh buat ni. Sebab kita susah, straight away kata susah, tak boleh. Bila tak boleh, otak kita kata tak boleh, dia tak cari jalan macam mana nak buat. So jangan fikir kata susah, kita boleh buat. Sebab apa? Kita memang duk buat hari-hari kan. Kita memang duk menulis hari-hari dalam bentuk dekat Facebook ni, status personal, dalam WhatsApp kita ni, dalam Telegram, semua kita memang duk menulis kat orang kan, dalam message. Itu adalah copywriting lah kan, sejenis bentuk penulisan. Tapi nak bagi dia nampak berstruktur, dan dia nampak adalah dia punya susur galur cerita dia tu, dia of course dia ada format dia, of course dia ada cara dia macam mana nak bagi orang baca sampai habis, nak bagi orang tak pening baca kan. Dia ada teknik dia. Okey, benda yang pertama yang saya nak cerita adalah pasal teknik format dia. Macam mana buat format copywriting, nak tulis kedai makan kan, nak menulis produk-produk kan, macam mana, apa mesti dia ada format, takkan dia tak ada format kan. Benda apa ni kan. So format dia macam mana. Ada benda tu lah kat sini. Apa ni kan, bila ada format tu macam mana format dia. Format dia yang pertama sekali adalah dia ada banyak cerita dia, but fokus kepada dia punya yang atas sampai ke bawah. Yang atas dia, kita mulakan dengan headline. Yes, dia kena ada headline. Mesti kena ada headline. Kalau tak ada headline, ni tak jadi. Dia macam, headline ni adalah memanggil. Sebab bila dia iklan tu lalu kan, atau cerita kita lalu dekat social media orang, dekat Facebook orang, dekat Insta orang, so orang akan tengok dekat dua benda yang pertama. Pertama, mata akan nampak kepada gambar kan. Gambar ataupun video tu dia akan nampak kat situ dulu. Sebab yang tu yang fokus besar mata kita dekat situ tu. Kalau gambar yang kita letak tak okey, dia tak akan bagi baca yang seterusnya. Satu. Yang kedua adalah headline dia. Bila kita tengok gambar, kita akan terus baca dekat headline. Straight away headline. Kalau headline kita tu macam biasa, tak memanggil orang, dia tak ada unsur-unsur nak menjemput orang, so orang tak baca. Orang tengok, betul orang scroll dan ke atas, Alright, so itu yang pertama. So macam mana nak membina headline. Tapi okey, kembali kepada cerita headline kita. Macam mana, contoh kan, katalah kita pergi masuk kedai Petronas, Mesra Petronas. Bila kita masuk kedai Mesra Petronas, kita belilah keropok ke apa ke, lepas tu kita lalu dekat sebelah rack paper kan, kita nampak paper lah. Saya tak tahu paper apa lagi yang ada kat market sekarang ni. Adakah ada lagi Metro, Cosmo, Sinar ada lagi kot kan paper News Time. Dan kita akan browse headline dia, apa benda yang muka depan dia cerita, yang mana muka depan cerita yang best, yang tu yang kita duduk stare, merenung lama-lama. Itu betapa pentingnya. Sama juga dalam online, kalau headline kita tak okey, orang tak baca. So headline ni simple je. Kita
kena cari jalan nak fikir, dia ada banyak angle. Sama ada kita nak main angle curiosity, ingin tahu macam apa benda kan, curiosity kan, itu satu. Yang kedua ada angle kontroversi. Kan, kontroversi, bestnya kan. Harum manis ini betulkah sesedap durian Musang King? Contoh sedikit je lah kontroversi kan. Orang kata makan harum manis boleh hilangkan kencing manis. Itu kontroversi lah. Bila kontroversi macam tu orang nak baca, okey? Kontroversi. Yang kedua adalah iklan-iklan yang memanggil emosi, kan? Emotional punya headline. Kan, contohnya adalah katalah lauk sambal ikan tenggiri menyelamatkan nyawa anak saya. Macam tu. So benda-benda tu kan dia emotion kan. Emotion. So kita nak baca, kita kena cari apa jenis emotion yang macam mana. Dan copywriting ni, headline ni dia tak perlu terlampau panjang sampai satu perenggan. Dia satu baris, dua baris pun dah cukup dah. Kan? Satu baris, dua baris pun dah cukup dah. Lepas tu kita buatlah pembuka kata, penutup kata, ataupun dot di bawah headline tu, ataupun kita capital letter kan, besarkan semua tulisan lain tu kan, biar orang nampak penekanan bold kepada topik penulisan kita tu, copywriting tu. Saya nak bagi satu contoh pentingnya headline ni. Katalah story yang sama, katalah ada orang meninggal accident kan, Kalau paper ni Straits Times, utusan lah yang dah tak ada tu kan, katalah paper jenis-jenis macam tu, yang maksudnya fakta yang patutnya formal macam tu kan, dia tulis tu 2 maut kemalangan di kilometer 186. Itu headline. So biasalah kan, so kalau siapa yang minat baca cerita yang maut ni, baca lah. Tapi kalau kata metro, dia akan kata 2 maut sebelum sempat jamah nasi lemak ibunya. Nampak? Kan? 2 maut kerana berputih mata belum sempat makan durian. Benda-benda macam tu kan. Diorang nak baca, apa cerita? Ini adalah beza ada dekat headline. So macam mana nak membina headline? Macam tadi lah kan. Paling kalau siapa yang sebab ingat headline ni dia bukan nak membina ayat based on apa yang kita rasa nak baca. Kita kena buat apa yang orang nak baca, bukan apa yang kita nak tulis. Beza. Kalau kita bagi tulis apa yang kita nak tulis, kita bercakap on pihak kita, pihak seller. Kan, kita tengok pihak seller kan, macam apa benda. Murtabak ini murtabak yang paling sedap pernah saya buat. Nampak. So sedap dah tu, tapi maksudnya apa yang kita rasa lah kan. Tapi kalau murtabak yang paling sedap pernah anda makan selama hidup ini, nampak, dengan saya dan anda, 2 perkataan saja kita adjust. Saya lah kan, saya kepada anda, terus tukar dia punya landscape tu. Sebab kita bercakap pada kasut dia, bukan pada kasut kita. Okay? Dan untuk siapa-siapa yang tak tahu macam mana nak membina headline yang bagus, langsung tak tahu macam mana nak membina headline yang bagus, buatlah macam mana dia jadi headline biasa, buatlah macam mana pun jadi headline biasa. So kalau headline tak okey, bawah dia tu insyaAllah tak okey. Kalau headline okey, insyaAllah dalam tu okey. Tapi kalau lah kata headline okey, dalam tak okey, pun still okey. Janji headline kita okey, orang boleh baca posting kita kan. So siapa yang tak tahu, saya bagi satu tips macam mana nak membina copywriting headline, nak ambil kat mana. Katalah anda memang tak erti langsung tak erti headline, tak erti. So macam mana buat? Simple je. Pergi download Twitter kan, install Twitter kat dalam Facebook, dalam phone kita. Install je Twitter tu. Bila kita install Twitter, dah go through process registration kan, nanti dia ada button search kat situ. Ada button yang macam kanta kat situ kan. Kita berniaga apa sekalipun, kita tulis je kat situ kan. Katalah kita menulis ikan patin tempoyak kan, ikan patin tempoyak. So dia akan keluar semua nukilan berjuta-juta orang pasal ikan patin tempoyak. Macam mana orang makan, macam mana experience dia, lokasi dia kat mana, orang tulis kan. Sebab Twitter di tempat orang melampiaskan dia punya, sama macam Facebook, macam Instagram, apa benda yang dia rasa, dan benda tu datang daripada hati. Sebab dia memang buat bukan untuk iklan, kita yang nak buat iklan. So dia tulis because of dia nak tulis. So
headline tu dia macam main daripada hati. Macam-macam ikan patin apa tempoyak kan. Kalau lah kata kita jual produk kuih kan, katalah kurus, keluar lah beribu-ribu orang punya thread lah apa benda semua pasal kuih. So ambil yang kita rasa ini sedap ni ayat ni dia buat ni, ambil letak bagi jadi headline kita. Simple. Simple. Itu benda yang pertama, headline. Boleh kan? Boleh. So pastikan headline kita dahsyat, headline kita menyentuh perasaan dia. Kalau nak tweak sikit kat emotion, kalau nak tweak sikit kat controversial, kalau nak tweak sikit dekat numbering kan, 31 sebab number kan, 31 sebab anda kena makan popiah basah saya ni. Benda-benda macam tu, tick numbers kan pun boleh kan. Itu benda yang pertama, headline. Dan yang kedua adalah pastikan kita punya copywriting tu ada paragraphing. Paragraph. Yes, dia kena ada paragraph. Sebab setengah orang dia tak ada paragraph, dia tulis daripada mula sampai habis satu paragraph panjang, dan percayalah saya, orang tak suka baca. In fact, orang tak baca langsung bila tengok panjang-panjang. Tambah pula copywriting dia, Allah panjangnya, 5,000 patah perkataan. Lagilah orang tak baca. Pastikan ada paragraph. Dan paragraph ni pula kalau boleh maksimum 5 baris. Maksimum 5 baris kan? 5 baris je. Jangan banyak-banyak sampai 6-7 baris, tak boleh. Maksimum 5 baris. Okay? Tapi that being said, tak semestinya semua copywriting kita 5 baris. Dia macam block of 5 baris. Pun sama je orang pening kepala. So bila kita nak buat copywriting tu, kita susun baris-barisan tu biar dia berceragah macam ni kan. Contohnya baris yang pertama adalah 3 baris, lepas tu 2 baris, 4 baris, 1 baris. Kalau 1 baris penegasan kan, betul tak apa yang saya cakap ni, macam tu. 1 baris sama balik 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 4, 3 macam tu. Biar dia berceragah macam tu, biar dia nampak ketidaksamaan kat situ dan orang akan lebih nak membaca. Itu adalah bab paragraphing. Yang seterusnya adalah bab spacing. Spacing di antara paragraf 1 dan paragraf 2 dan paragraf 3. Kan? Kita kena ada paragraf ni, spacing ni. Kalau tak buat spacing betul-betul, kalau copywriting kita panjang sangat, pun orang tak baca. So kita kena bagi dia nampak tak panjang dengan spacing. Jalan yang paling mudah adalah, kecuali kita dah memang banyak followers, kita memang dah kenal kita, tu tak ada masalah, tulislah macam mana pun orang baca. Tapi kalau kita baru nak mula-mula menulis, paling simple punya guideline adalah bila kita habis satu paragraf, kita tekan enter, lepas tu tekan enter 2 kali, enter, lepas tu kita tekan titik, nokta, tekan nokta, lepas tu enter lagi 2 kali, tap, maksudnya tap, titik, tap, baru kita masuk paragraf baru, tap, titik, tap, masuk paragraf baru. Sebab apa kena letak titik? Sebab kalau kita tak letak titik, kita paragraf tekan je spacing enter 4 kali. Bila kita tekan post ataupun share je dalam Facebook kita, dia automatik akan rapat balik. So kita kena tekan titik. Okay? Clear kan? Tapi kalau nak buat tak mau enter sekali je bro, boleh. Enter, titik, enter, paragraf baru. Tapi kena ada titik, kena ada spacing, kan? Right, itu bab spacing. Bab yang seterusnya adalah setiap paragraf ni adalah bab punchline. Setiap paragraf kita dia ada punchline, ada benda point utama yang kita nak sampaikan. Apa benda kita nak bagi tahu pasal karakter produk kita, karakter bisnes kita. Kita nak bagi tahu kata ayam golek ini dibuat dengan penuh kasih sayang. Saya tangkap setiap pagi dengan tangan sendiri. So apa point kita nak bagi tahu? Satu kasih sayang, satu tangan sendiri. So bila dekat punchline ni kan, kita capital letter kan, kita besarkan kan. Kasih sayang tu bagi jadi huruf besar kan. Lepas tu tangan sendiri bagi jadi huruf besar. Yang lain semua lower case. Maksudnya huruf kecil saja. So dalam satu paragraf jangan terlalu banyak huruf besar kan, sampai semua setiap satu ayat huruf besar. Saya orang pening kepala. Satu paragraf maksimum 1-2 cukup lah. 2 cukup lah kan. 1, 2, 3 pun boleh lagi lah. Tapi sebab kita ada banyak lagi nak bagi besar ni, nanti dia nampak serabut. Dan jangan pantang dia adalah kita huruf besarkan semua satu paragraf, ataupun kita huruf besarkan setiap mula perkataan, setiap mula huruf tu kan. Saya suka makan nasi, S saya tu besar, S suka saya tu besar, M huruf besar, N huruf besar nasi. Jangan buat macam biasa, macam kita belajar dulu. Kalau kita buat dialog, kita ada pembuka kata. Saya rasa saya tahun ni nak makan nasi lah. Buka penutup kata. Macam kita nukilan dialog kan, benda tu. Alright, so punchline kita kena huruf besar. Okay, next adalah copywriting. Bila kita bina panjang-panjang
Kan, dia tak ada bunyi. Sebab kita membaca, dia tak ada bunyi. Dalam kepala ni, dalam hati ni dia tak berbunyi. Dia tak disertakan dengan bunyi emosi. So kita kena emosikan copywriting kita tu. Kita musickan dia, masukkan rhythm dia di dalam copywriting kita tu dengan cara apa? Kita letakkan emoticon, emoji ni. Emoji senyum, emoji marah, emoji sedih. Kan ada gambar senyum, gambar menangis, gambar marah jadi setan warna merah tu. Kan? So itu kita masukkan. Kita susun dia masuk dalam copywriting kita. Jangan terlalu banyak pula. Kan? Kalau kita rasa nak beritahu aku tak puas hati betul lah dengan government sekarang ni. Semua benda dia bagi. Senang betul hidup aku. Aku dah tak larat hidup senang, aku nak hidup susah pula. Tak gambar emoji marah. Sebab kita nak beritahu kita marah. Kan? So kita musickan copywriting kita dengan emoji. So benda tu senang je dalam Facebook pun ada kan. Tekan je. Macam kita tulis kat dalam WhatsApp lah, ada banyak emoji tu kan. Sama je. Dan yang poin yang seterusnya adalah dalam setiap copywriting kita tu kan, kita kena pandai sprinkle ni apa dalam bahasa Melayu dia. Sprinkle ni macam sprinkle lah. Entah lupa lah. Sprinkle kan magic words sepanjang copywriting kita. Daripada atas sampailah ke bawah. Sprinklekan magic words. Magic words ni apa? Magic words ni adalah kata-kata yang baca dia rasa seronok. Yang baca dia rasa relief, dia rasa lega. Yang baca dia rasa tertarik, yang dia rasa confident. Apa contoh perkataan magic words ni untuk meyakinkan dia? Contohnya macam percuma, macam senang, macam sangat, macam guarantee, macam awak instead of saya, macam jaminan, macam proven, terbukti. Ini semua kata-kata magic word kalau orang baca wow. Kan? Contohnya kan, saya suka makan nasi dengan saya sangat suka makan nasi. Kan beza. Kan? Penekanan deep ayat tu sampai macam mana. Kan? So kita kena tahu magic words. Macam mana kita nak tahu magic words ni? Simple je kan. Kita tulis magic words in food dalam Google. Kan, magic word in sales. Kita Google tu kan berkata magic words kan. So dia akan keluar semua benda-benda ni, perkataan dia tu. Beratus-ratus perkataan yang kita kena baca. Bukan nak kena hafal. Kita baca dia tahu ini magic words. Ini magic words. Dan bila kita tahu perkataan-perkataan ni, kita senang nak sprinkle dalam copywriting dan menyebabkan orang convert dan orang engage dengan copywriting kita. Okay, magic words throughout, daripada headline sampailah ke bawah sekali. Masuk je banyak-banyak kali. Saya sangatlah suka makan dodoi ni. So apa, dodoi ni memang dijamin, digaranti berkesan, memang betul-betul makan kenyang sampai nampak tak? Susun tu orang suka baca. Okay, itu adalah magic words. Next adalah kita kena ada CTA. Kita kena ada CTA. Apa dia CTA? CTA adalah call to action. Apa benda yang kita nak minta orang buat bila baca copywriting kita? Kita nak suruh dia engage dengan kita ke, komen ke, nak share ke, nak PM kita ke, nak suruh dia buat sesuatu ke. Tapi kita kena suruh dia buat apa-apa. Sebab itu tujuan dia copywriting kita. Kan, nak beritahu nak suruh buat apa, hang baca ni nak suruh buat apa? Hang nak baca nak suruh datang kedai aku. Kan. So kita susunlah kan. So mintalah tolong bawa family, saudara datang ke kedai saya. Kan, masuk kedai saya, nanti bolehlah saya kita suruh dia. Okay. Jangan biarkan copywriting kita tak ada CTA. Orang tak tahu nak buat apa, baca-baca je. Okay. Orang nak komen pun tak rasa kan. Kalau kita orang nak minta komen, kita minta komen. Assalamualaikum, mintalah komen, tolonglah komen kan. Penat saya karang 2 jam saya karang ayat-ayat ni, jenuh sebab peluh-peluh nak komen ni. Hamba yang baca ni tolonglah komen. Dan kalau apa komen, apa memang best. Kita bagi tahu apa yang kita nak, dan baru orang bereaksi dengan kita. Kalau kita tak bagi tahu, dia tak buat apa lah. Kan? Macam contoh orang kata dekat depan masjid, buka kasut, buka selipar sebelum masuk. So apa? Kita nak suruh dia buka selipar, cuba tak tulis tengok. Orang masuk selipar sampai ke dalam. Ini contoh, kita kena bagi tahu orang benda apa yang kita nak buat. Next adalah bila kita nak menggunakan perkataan numbers, nombor-nombor dalam copywriting kita. Kalau boleh guna nombor-nombor ganjil kan, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 33, 99 kan. Dia tak ada 10 sebab saya kena mandi wajib, tak.
Kalau orang tulis 9 sebab kenapa anda kena maju. Cuba tengok baca dalam copywriting kat mana-mana, kat magazine kan, dalam paper kan, orang menggunakan nama ganja. Sebab apa? Entah. Dia orang kata ada kaitan dengan otak kanan dan otak kiri. Otak kanan lebih kepada logik, otak kiri lebih kepada mathematics dan perkiraan apa-apa. Tapi dia ada kaitan dengan otak kanan dan otak kiri kan. Tapi yang paling orang buat, kita buat simple je, tak susah pun. 5 sebab anda kena tengok video broku macam mana nak meniaga di bulan Ramadan tanpa bazar Ramadan, kan? So 5 sebab. So nombor ganja. So next adalah kalau anda nak cerita pasal banyak point, kan? Saya ada sebab nak beritahu kenapa anda kena beli saya punya tempeyek, kan? Satu adalah, dua adalah kita buat dalam point form. Point ni adalah point form. Kita letak dalam point form. Jangan combine dalam satu paragraf. Pertamanya anda kena makan nasi. Yang keduanya adalah tak. Kita buat dalam point form. Orang senang nak baca. Okay? Senang nak baca. Dan yang terakhirnya kena ada offer. Kalau kita buat iklan, untuk accelerate iklan tu, untuk bagi iklan tu pergi lebih laju berbanding dengan pace yang biasa, kelajuan yang biasa, kita kena masukkan dia tongkat ali, bagi dia kuat lain macam sikit. Macam nak bagi kuat dia lain macam sikit? Dengan offer. Masukkan offer dalam tu, kan? Kalau anda WhatsApp sekarang, anda akan dapat free minyak motor 2 liter, kan? Berbanding dengan baca tak ada apa. Tak WhatsApp lah sekarang. Orang tak rasa nak bertindak sekarang. So masukkan offer. Dan offer tu biar jadi yang menawan sikit lah, yang menarik kau memang the bomb lah, kan? Itu adalah lebih kurang dia punya format untuk membina copywriting. Senang kan? Tak susah pun. Senang. Yang tu saya rasa semua orang tahu. Semua pun dah praktikkan. Cuma kan, next adalah macam mana nak membina pula. Kan, nak membina. Kita dah tahu dah format dia macam mana nak buat. Tapi macam mana nak menulis dia pula, bro? Macam mana style penulisan dia? Kita nak tulis storytelling ke? Storytelling ni maksudnya contoh, Mak Haji baru pulang daripada pasar. Dia jumpa Pak Haji. Pak Haji dia kata kat Pak Haji tadi dekat pasar kan, ada jumpa satu benda best. Pak Haji kata, you jumpa apa dekat pasar? I jumpa benda yang sangat meda. Lama kita tak makan benda ni. Benda apa? Bentarang. Bentarang. Siapa jual tu? Ucup tu jual. Oh ya ke, ucup tu jual? Macam mana dia jual? Harga dia sekilo macam ni. Masak ni sedap. Oh ya ke? Last kali kita makan dulu, waktu kita muda-muda bercinta dulu kan Pak Haji. Iyalah, betul lah kan. Siapa yang makan ni, dia punya rasa dengan fresh dia, dengan rasa dia betul-betul sedap, dengan rasa dia tak rasa lumpur, everything kan. So ending dia adalah kan, itu adalah cerita Mak Haji dan Pak Haji, kan? Anda yang tengah baca ni tak teringin ke nak rasa bentarang? Kebetulan saya pun menjual bentarang. Kalau anda berminat, tu adalah storytelling. Dia ada watak dalam tu. Tu storytelling, penceritaan cerita, kan? Boleh, tak ada masalah, ikut kita. Yang kedua adalah style native writing, fact and numbers ni cerita, kan? Native ni maksudnya style dia bagi fakta, bagi je fakta, kan? 3 sebab kenapa bentarang patut anda makan sebelum sahur. Fakta. Point 1, point 2, point 3. Dia dry. Maksudnya dia tak ada langsung warna-warni cerita-cerita hype tak ada. Itu orang beritahu fakta, kan? Dan untuk pengetahuan anda, orang perempuan, dia lebih suka kepada style storytelling. Lebih suka cerita, berkonsepkan gosip. Dia suka. Tapi lelaki dia tak suka. Kurang suka. Dia suka straight away beritahu. So apa anda kena pakai boxer ni? Dah beritahu, pak. Dia tak payah cerita Pak Haji pakai spender biasa, lepas tu rasa ketat, rasa tak selesa, lepas tu dia rasa nak muntah, lepas tu dia kena stroke sebab pakai spender biasa. Dah. Terus bagi tahu je. Orang lelaki dia senang, straight and simple. So kita tengok produk kita jenis apa, kan? Jenis siapa yang makan lebih banyak, kita olah daripada situ, kan? Macam saya punya style, kan? Saya suka style nama dia hard sell terpimpin. Sebab setengah orang bila storytelling ni, dia adalah soft selling. Maksudnya kita tak beritahu sangat, suruh beli, kita cerita benda lain, kan? Saya lebih suka kepada hard sell terpimpin. Maksudnya straight beritahu je sebab apa dia kena beli, kan? Straight away kena beritahu. Kalau hard sell saja, macam belilah sekarang, beli satu percuma satu, itu hard sell biasa, kan? Tapi kalau hard sell terpimpin ni macam mana? Macam go shop. Kita tengok go shop, kita tahu lah channel tu memang nak menjual barang, nak menjual pinggan, nak menjual tudung, nak menjual perfume. Tapi kita tengok juga, dah berjuta orang lain pun tengok juga, mak bapak kita pun tengok juga. So walaupun page pun jual. So apa? Cara menjual dia tu menarik. Dia beritahu kipas ni ada 18 bilah. Setiap bilah ni dia tambah satu kelajuan horsepower.
Kalau jatuh dia tak pecah, dia pijak-pijak, dia pujuk dia. Dia terus straight away beritahu nak kena beli, tapi kita pujuk dia dan ajak dia melalui pengembaraan bersama dengar cerita pasal kita. Ini hard sell terpimpin. Dan hard sell. Macam mana kalau dia punya direction macam nak tiru, tengok macam mana Go Shop buat. Macam mana dia explain satu-satu barang. Dia tak ada storytelling, dia tak ada cerita kat belakang, dia tunjuk testimonial, dia bertunjuk gambar-gambar, visual kan. Lepas tu dia pujuk pelan-pelan. Ini adalah hard sell terpimpin. Dan saya suka style macam tu. Nak bagi tahu dia untuk beli, dia suruh dia beli tapi kita bagi reason dia sebab apa dia nak kena beli. Bagi kat dia reason sebab apa dia nak beli. Kan? Setengah orang dia pandai menulis copywriting tapi dia terlalu bermadah pujangga. Terlalu bermadah pujangga ni macam mana? Dia bawa ayat dia alunkan, makanlah nasi goreng kami ni bila dia makan seperti bidadari turun daripada kayangan. Kan, bila makan ni rasa dia punya bau tu sampai bila-bila sampai ke syurga. Benda-benda macam ni dia tak membawa sangat kepada, kalau terlalu olah, terlalu hard, terlalu sangat pengolahan bahasa tu sampai jadi macam benda apa ni ya, orang tak boleh nak relate. Kalau boleh relate adalah kalau anda makan nasi goreng. Copywriting yang pertama adalah nasi goreng ni adalah nasi goreng yang paling sedap sekali yang pernah saya makan. Bila saya kunyah, meletup rasa dia punya Ajinomoto, meletup rasa dia punya ayam, dan saya rasa seperti bidadari turun menepuk-nepuk mulut saya untuk melap mulut saya, dan dia bagi saya tepuk belakang bagi, sangat selesa kan. Itu adalah style copywriting yang pengolahan yang bahasa. Copywriting yang lain punya adalah contohnya adalah nasi goreng ni sangatlah sedap, teramatlah sedap. Sebab bila anda makan kan, anda akan non-stop berhenti. Macam anda jumpa makanan mak kita yang kita masak, anda makan makanan mak anda masak, suapan demi suapan, anda rasa tak rasa nak berhenti makan sampailah pinggan tu licin, dan habis dia licin, benda pertama yang anda buat, anda akan tepuk perut. Allah, kenyang. Anda buka satu button sebab perut dah ke depan. Nampak? Itu kita boleh relate. Orang boleh relate. Bila orang makan itu, orang berhenti, lepas tu tepuk perut. Itu adalah bila orang boleh relate, orang akan convert kita punya cerita tu, dia faham. Itu adalah yang kita nak sampaikan kepada. Dan untuk apa yang paling sekali penting. Yang paling sekali penting yang saya nak bagi tahu adalah, orang duk kata tak boleh nak buat copywriting, tak boleh nak buat buku, tak erti nak menulis. Saya tanya satu soalan kat anda semua. Anda WhatsApp orang tak? WhatsApp tak kawan-kawan? WhatsApp tak mak kita? WhatsApp tak kawan-kawan kita? WhatsApp kan? Walaupun tak panjang tapi kita WhatsApp. So cara dia macam mana adalah, bila menulis copywriting, jangan jadi orang lain. Jangan tiru jadi orang lain, jangan cuba jadi orang lain. Kalau kita duk biasa sembang aku hang, kita tulis aku hang. Kalau kita sembang pakcik, makcik, kita tulis pakcik, makcik. Jangan tulis tuan, selamat pagi tuan, apa khabar tuan hari ini. Kita tulislah benda tu kat dalam WhatsApp. Ada kita WhatsApp mak kita kan, Assalamualaikum ibunda, apa khabar ibunda pagi ini, bagaimana keadaan ayahanda, adakah masih dalam keadaan gersang pula, gering kan, gersang apa dia kan. Tapi bila copywriting kenapa kita buat macam tu, kenapa jadi orang lain? Nak tulis mak ni nak tanya ni, mak cik nak tanya macam mana semalam masak tu asam pedas tu, jadi ke tak jadi kan, macam mana hancur ada ikan dia, sedap tak, habis lah adik makan macam mana kan, tambah ada nasi. Bila kita tulis benda-benda macam tu, semua style, maksudnya apa, santai, semua style yang kita tulis WhatsApp, orang akan boleh baca dan orang boleh rasa kita punya keikhlasan dalam menulis kan. Kalau kita terlalu menulis sangat merangka, orang tak boleh rasa ikhlas pun tak convert juga. Jangan ingat orang tak boleh rasa apa yang kita tulis, jangan ingat orang akan dapat rasa keikhlasan kita menulis. Macam contoh kalau kita orang telefon lah kan, kita duduk kat sini, orang tu telefon kat sana kan, lepas tu orang tu telefon, kita angkat, kita cakap macam biasa je kan, tapi dia tak senyum pun ya, okey, alright, nanti kau tahu. Lepas tu dia kata okey lah, so macam tak happy nampak. So orang dapat rasakan keikhlasan tu. Apa tu dia boleh suara ini melalui penulisan. So tulis secara santai je. Orang suka baca yang santai ni, sangat santai. Jadi diri kita, macam mana kita nak tulis tu, jadi diri kita. Once kita adopt gerak kerja tulis WhatsApp, bawa ke penulisan kita di Facebook dan di Instagram, dan insyaAllah orang akan nampak, okey macam ni. Orang boleh rasa lah. Kita tengoklah macam mana orang tulis kat sana. Saya suka menyampah ayat-ayat iklan orang yang terlalu hype. Macam contoh ubat-ubat kuat.
Tengok macam mana orang keji rasanya. Allah, apa ingat sampai level macam ni ke? 18 round malam. Abang tak sangka lah abang sekuat ini. Ayang tidak pernah itu semua copywriting yang saya panggil copywriting sampah. Yang memang keji lah. Saya tak suka style copywriting macam tu. Kan? Kalau kita nak tulis bagi tahu ubat kuat, kita bagi tahu ubat kuat. Bagi reason sebab apa dia nak kena beli ubat kuat. Abang kena beli ubat kuat ni. Yang saya tahu abang mesti dah cuba banyak kali dan macam-macam jenis produk. Abang dah cuba macam-macam jenis minyak. Ubat ni bang, dia ada clinical study bang. Yang clinical study abang bahkan dia takkan immediate sekali jadi bang, tapi bila abang amalkan abang akan tengok perubahan dia daripada masa ke semasa abang kembali bertenaga. Kita bagi reason kok. Macam tu saya suka. Macam kita bagi tahu benda yang betul. Bukan terlalu hype. Kalau nak hype, saya abang dekat headline tu boleh. Headline tu sedikit hype. Hype ni macam marketing punya style lah. Marketing hype ni, ya Allah, macam tu. Kan? So itu lebih kurang. Once kita bawa gerak kerja santai kita masuk dalam penulisan Facebook, dan dia akan start jadi okay. Alright, itu adalah lebih kurang macam nak membina copywriting. Dan kalau kita nak menulis tu, nanti kita nak masuk dalam Facebook group and everything semua tu, orang boleh baca dan orang rasa nak beli. Kan? Right? So tak sebelum tu bagi kita tunjuk contoh macam mana orang duk buat. Macam mana orang duk buat apa copywriting. Saya masuk dalam grup tempat saya, Gombak Food Delivery kan, ada 129,000. Dalam masa beberapa hari naik berapa ribu orang kan. Ini adalah copywriting yang macam orang ni kan. Assalamualaikum sahabat, semuanya kami ada membuat penghantaran makanan dengan menu seperti nasi ayam, laksa, gado-gado. Sila WhatsApp kami untuk membuat tempahan dan order. Nampak? Straight away bagi tahu. Ini adalah hard selling. Yang ni lagi lah, salam, siapa nak order buah-buahan segar boleh WhatsApp saya ya, mangga lemak mana tu letak ni. Semua ada copywriting yang hard selling. Bila hard selling tu engagement dia teruk lah. So cuba ambil apa nama ni okey. Ambil style mana yang tulis copywriting. Dia tak seperti yang panjang tapi kita tulis. Nampak ni. Ni contoh copywriting yang sedikit kan. Pernah tengok murtabak ada combo set macam ni, tu headline dia. Ini bukan biasa punya murtabak. Ini mat murtabak lah. Telan murtabak rasa macam orang kaya. Aku nak cerita kat sini, murtabak dia tak kedekut daging, tak kedekut ayam, kambing jangan cerita lah. Tebal, gebu, cheese meleleh. Hang tengok gambar pun hang tahu. Tak nak sembang banyak-banyak, nanti hang ke tahap tipu. Picit keyboard panas-panas sampai pagar kita hantar. Nampak? Pendek tapi penuh dengan CTA, penuh dengan story, nak relate, bagi experience. Ini contoh. Macam ni kita nak buat copywriting. Okay? So, kerjasama untuk yang seterusnya adalah part yang paling besar. Sekali adalah part marketing.